Terima kasih Mac dan juga Zaliha di Angkasa Puri. Cerita pagi dari Perlis, saya berada di stesen KTM Arau untuk menceritakan pengangkutan awam yang disediakan kepada rakyat. Antaranya yang disediakan oleh pihak KTM kepada rakyat negeri Perlis khususnya iaitu ETS dan juga komuter. Antara kemudahan yang disediakan di sini beroperasi sejak 5.44 minit pagi yang bergerak ke arah utara maupun selatan dengan cara yang lebih mudah dan juga lebih efisien sekaligus memberi impak kepada ekonomi dan juga sosial kepada negeri Perlis. Baik, sekarang ni saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Tunku Salha binti Tunku Ahmad, Bersyarah Kanan Ekonomi UNIMAP, untuk kita cerita pagi ini tentang impak ETS kepada Perlis, kesan COVID-19 dan pembentukan kabinet baharu. Assalamualaikum, selamat pagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ryan, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Baik doktor, pagi ni kita nak cerita tentang impak kereta api elektrik ataupun ETS dalam aspek sosial, ekonomi dan juga pelancongan dekat negeri Perlis ni. Okey, terima kasih Ryan. Sebenarnya kalau kita memperkatakan tentang ETS ataupun Electric Train Service ini, kita sebenarnya melihat sebagai satu perkhidmatan kereta api di mana pengguna boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat dengan lebih pantas dan cepat. Dan bukan itu saja, malah ETS ini akan menyediakan satu perkhidmatan yang lebih selesa, selamat dan harganya juga berpatutan dan affordable lah kita katakan. Dan dari segi impak ekonomi dan impak sosial, apabila adanya landasan kereta api di satu tempat itu, contohnya di KTM Arau ini, dia akan menggalakkan proses urbanisasi ataupun perbandaran di kawasan tersebut, di mana kawasan sekitarnya akan dibangunkan dengan tersedianya infrastruktur. Contohnya, sebagai contoh, di KTM Arau ini dengan adanya landasan jalan-jalan raya dibina, dan bila ada jalan raya kita akan melihat penyediaan kepada infrastruktur lain, fasiliti lain yang disediakan seperti kemudahan elektrisiti, bekalan air, banking, insurans, industri perancutan akan turut berkembang dengan adanya kedai-kedai makan di sini. Lepas tu ada juga hotel-hotel disediakan. Selain itu juga kemudahan kepada pengguna, dan kita lihat bahawa lama-kelamaan tempat ini akan dibangunkan dengan industri peruncitan di mana aktiviti keusahawanan akan digalakkan, dan seterusnya lama-kelamaan nilai di kawasan ini, nilai tanah di kawasan ini akan meningkat dan menyebabkan peluang-peluang pekerjaan juga peluang-peluang pekerjaan juga banyak dicipta, generate more job opportunities, dan ini sudah tentu akan memberi peluang pendapatan tambahan kepada penduduk sekitar. Baik, itu impaknya, impak ETS kepada penggunaan ekonomi. Jadi kita tanya, apa doktor rasa unjuran yang akan berlaku dalam 5 tahun akan datang? Okey, kalau dari segi unjuran 5 tahun akan datang, saya percaya bahawa dengan adanya landasan kereta api di sini, ia akan membantu meningkatkan KDNK negeri, keluaran dalam negara kasar negeri, melalui sumber pelancongan, sumber pendapatan pelancongan, dan pada masa yang sama juga ia akan menggalakkan aktiviti ekonomi dalam bidang perniagaan, di mana akan banyak kedai-kedai makan akan dibuka untuk menyediakan perkhidmatan kepada para pelancong. Selain itu juga, kalau kita lihat kepada dalam masa depan, aktiviti pelancongan akan lebih dirancangkan lagi, dan untuk itu kerajaan akan menyediakan infrastruktur yang lebih baik, lebih banyak, dan ini sudah tentu memberi manfaat yang besar kepada masyarakat setempat khususnya. Ini akan meningkatkan lagi aktiviti pelancongan domestik dan juga aktiviti pelancongan internasional, dan ini sudah tentu akan memberi manfaat yang besarlah kepada ekonomi negeri Perlis, dan peluang-peluang pekerjaan yang dicipta itu melalui aktiviti pelancongan, peluang-peluang perniagaan, industri peruncitan, ia akan memberi pendapatan tambahan ataupun pendapatan sampingan kepada penduduk setempat, dan pendapatan yang meningkat ini sebenarnya pada hakikatnya dari segi ekonomi akan meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat. Jadi dia akan mengubah landscape ekonomi dan juga landscape sosial masyarakat setempat.
Baik, cerita semalam mungkin terdapat 2 lagi yang disahkan tentang peningkatan COVID-19 ni. Jadi kita nak tanyalah doktor kan, adakah penularan COVID-19 akan memberi kesan jangka yang panjang? Okey. Bagi saya penularan wabak COVID-19 di Malaysia pada masa ini sebenarnya dalam keadaan yang terkawal, di mana kerajaan kita telah berusaha bersungguh-sungguh untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini. Walau bagaimanapun impaknya masih dapat dirasai khususnya oleh syarikat-syarikat pelancongan, syarikat penerbangan, di mana banyak penerbangan dibatalkan atas sebab-sebab kesihatan dan keselamatan. Jadi oleh itu kesan kepada ekonomi, kalau kita lihat COVID-19 ini, saya rasakan kesannya akan bersifat sementara di mana dengan adanya usaha gigih daripada pihak kerajaan dan juga organisasi swasta untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini, insya-Allah wabak ini akan dapat dikawal dan akan dibendung di Malaysia. Baik, terima kasih Profesor Maria Tunku Salha binti Tunku Ahmad, Pensyarah Kanan Ekonomi UNIMEP, yang beri pandangan tentang impak ETS kepada Perlis dan juga kesan COVID-19. Dan untuk anda semua, inilah pembangunan infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan kepada rakyat. Kembali bersama dengan Mac dan juga Zaliha di Angkasa Puri.